Okey, saya akan sebutkan nama awak masing-masing. Bila saya sebut nama awak, awak cakap saya. Kalau yang share device tu beritahulah. Okey, Ezam Ashraf. Ada tak ada? Dia tak ada tuan. Okey. Nurul Najwa. Saya. Rakesh Pravin. Saya tuan. Wan Adeline Amani. Saya. Hani Anwar Abdillah. Ya. Muhammad Syahid. Saya. Nur Fatihah. Saya. Muhammad Ali Zafran. Muhammad Ali Zafran. Ada. Jupri bin Mayuli. Jupri. Ada. Nur Batrisha Kristina. Saya. Muhammad Adib. Saya. Muhammad Nizam. Saya. Sudesh Murugaya. Saya. Tarishini. Saya. Nur Aiman. Nur Aiman. Saya tuan. Yogan Rao. Yogan Rao. Saya tuan. Okay. Atilah Rusliana. Saya. Nurul Farzana. Saya. Noratirah. Saya. Muhammad Nabil. Saya. Atilia Iman. Saya. Nur Nazihah. Saya. Nur Fatian Adila. Saya. Sekarang nama susah zaman sekarang ni susah. Izam Ashraf. Tak ada kan? Kalau ada, cakap saya. Muhammad Ali Zafran. Jupri. Adalah sini. Okey, jadi saya akan mengajar awak subjek lab. Saya akan mengajar lab hydro. Okey, subjek ni ialah nampak semua saya share screen ni, nampak tak? Nampak. Nampak. Okey, subjek ni ialah subjek DCC 40172, Structure, Hydraulic and Water Quality Ada 3 lab structure, hydraulic dan water quality. Okey. Ini adalah subjek makmal di mana subjek ni subjek yang bagi saya agak senang lah. Awak nak score for flat pun senang. Untuk membantu pointer awak. Kebanyakan student dia score subjek lab lah. Sebab subjek lab ni senang dapat A. Yang penting awak buat lab report. Kan? Dan nanti kita akan bincang lah macam mana nak dapat markah semua, kita bincang lagi ya. Okey. Subjek ni ialah subjek 2 jam kredit. So kalau subjek 2 jam kredit ni bagi saya subjek yang agak penting jugalah. Maksimum pun latihan industri. Yang tu latihan industri pun ramai boleh skor dapat A. Lepas tu selain daripada latihan industri tu saya 6 jam. Yang lain adalah subjek 3 jam. Subjek 3 jam ni paling penting pun dalam subjek-subjek biasa-biasa ni adalah 3 jam. Nah, subjek 3 jam ni adalah subjek yang memang agak mempengaruhi lah. Dan subjek lain ialah subjek 2 jam kredit lah. Dan subjek lagi tak penting. Bukan tak penting lah, maknanya dia kurang mempengaruhi pointer awak, ialah subjek 1 jam. Sebab kalau 3 jam tu dia darab 3 lah. Kalau 2 jam darab 2, kalau 1 ni darab 1. So subjek 1 jam pun banyak juga kan awak ambil subjek 1 jam. Ini adalah subjek 2 jam kredit. So maknanya dia mempengaruhi pointer awak lah. So subjek ni student ramai tersalah anggap bahawa subjek lab tak penting dia kata. Sebab apa? Sebab senang sangat. Masuk buat lab pun bukan lama buat. Dia bergantung pada awak. Kalau awak jenis yang tergih-gih setengah jam pun tak siap lagi. Kalau awak jenis yang cepat 5 minit dah siap. Lab hydro. Ini yang pick up punya kan.
5 minit dah siap lah. Dia tak buat kesalahan. Yang ni buat kesalahan, tengah jam tak siap lagi. Lepas tu buat lagi sekali balik. Sejam. Atas satu uji kaji. Uji kaji banyak lah. Ada 6 uji kaji. So, dia depend pada awak lah. Lab report saya akan bagi awak link nanti. Awak boleh copy siap-siap. Boleh tengok siap-siap lab report. Awak boleh search Google, tengok kat YouTube macam mana lab tu dijalankan. Sebenarnya tak susah pun. Dan saya akan bagi penerangan semasa di lepas raya nanti, hari Isnin. Jumpa pukul 11 tu, masa tu saya akan bagi penerangan. Lepas tu awak akan buat sendiri lah. Akan dipecahkan dalam grup. Okay. So subjek ni jangan kata tak penting lah sebab dia 2 jam kredit. Tak sama di universiti. Universiti subjek-subjek lab adalah subjek 1 jam kredit. Politeknik dia subjek 2 jam kredit. So untuk memperbaiki pointer awak kena make sure dapat A lah. Dia akan mempengaruhi banyak pointer awak. Kalau pointer awak 2.8 sebelum ni, CPA boleh naiklah 3.0 and above. Okay. So subjek ni yang sebab apa saya kata awak kena score, salah satunya dia adalah 100% PB. Penilaian berterusan. Maknanya 100% dicerap oleh lecturer. Okay. 1/3 saya, 1/3 lagi lecturer. Saya lupa lecturer apa yang handle awak water quality atau waste water punya lab dan juga structure punya lab. Ada 3 lecturer. So 3 lecturer ni yang akan nilai awak total dia ialah 100%. Okay, dia punya total dia adalah 100%. So subjek ni tu saya kata dia senang awak nak score A lah. Tu pun kadang-kadang pelajar masalah juga. Dan tak boleh dapat AC. Sebab apa? Sebab dia pun tak sungguh-sungguh, dia pun meniru je. Kopi kawan dulu. Jangan bagi meniru lah, satu lagi buat sendiri lah. Ada part yang boleh tiru macam result sebab buat by group. Tapi macam perbincangan semua tu tak boleh tiru. Memang kalau tiru memang markah rendah lah. Tak kira lab apa pun. Sebab takkan nak markah berbeza-beza. Sedangkan keputusan pula, perbincangan dan kesimpulan yang patutnya berbeza tapi sama. Dan report buat secara individu lah, report ni. Praktikal ni awak buat secara kumpulan. Okay. Dan juga requirement lain ialah dari segi safety awak lah. Safety ni ialah dari segi tata kerja awak. Sebenarnya semasa awak masuk lab tu memang awak akan dinilai lah. Boleh dinilai oleh lecturer masing-masing. Okay. So make sure awak kena pakailah baju makmal kan, utamanya baju makmal dan juga cara awak mengendalikan alat peralatan. Okay. Itu adalah dari segi safety. Okay. So untuk praktikal ni kalau awak tengok sini kuantiti 9 tu maksud dia 3. Okay. Maknanya dalam 6 uji kaji tu 3 saja yang akan dinilai dari segi praktikal. Bukan kata yang lain tak nilai, maknanya kita ambil yang markah yang paling tinggi lah. Kan? Penilaian ni secara individu. Sebab tu kita kena pecahkan awak tu. Supaya kita sempat tengok. Kalau awak 27 orang dalam satu lab, tak sempat lecturer nak tengok. Baik individu. So kita pecahkan awak 8 orang satu lab. Dan 8 orang ni pula, bukannya dia duduk dalam satu kumpulan. Dia pecah pula. Maknanya 4 orang satu kumpulan. So setiap orang ada dia punya responsibility dia. Setiap orang ada tanggungjawab dia. So tanggungjawab dia ni akan dinilai lah. Ni bahagian apa kan. Bahagian tukar cantik ke. Dia bahagian yang menggerakkan radas ke. Dia bahagian pemerhatian ke. Atau dia tak duduk saja-saja. Dan saya ingatkan awak semua. Bahawasanya lab ni kalau boleh kita kena hadir lah. Kecuali kalau awak positif COVID. Itu tak boleh nak elak lah. Kalau positif COVID, awak kena maklum pada saya, mungkin awak akan buat next time ataupun mungkin awak, sebab sekarang ni pun quarantine pun just 1 minggu saja. So mana lab yang awak tinggal tu, di ujung semester nanti awak kena datang buat seorang-seorang lah. Sebab awak tak ada. Okay? Sebab kena COVID. Kita tak ada, kalau dulu pelajar yang kena COVID,
dia kena kuarantin, so dia kena buat secara online. Tak ada, sekarang tak ada. Sebabnya kuarantin cuma seminggu saja. So dalam masa seminggu tu, dia masih boleh, orang kata masih boleh repeat lagi. Sebab dulu lab pun 2 minggu je. Kan, 2 minggu kena habis semua. Ketiga-tiga lab. So sekarang ni lab ni berlaku selama tempoh 7 minggu. 7 minggu. Okey. So dari segi safety pun dia akan nilai awak yang satu penilaian saja safety dan juga report. Ada 2 report yang akan dinilai. Bukan kata report lain tak perlu hantar juga. Tapi mana markah yang paling tinggi lah kita akan ambil. Nasihat saya satu je, jangan meniru. Ni report ni paling kerap ni meniru. Ini paling ramai tak boleh nak skor. Itu yang jadi tak boleh A tu sebab masalah report. Kan? Dia copy orang punya. Sama je dia lecturer lain walaupun dia tak warning awak. Sama je. Sebab sekarang ni kita ada banyak badan akreditasi yang lihat kita. Dan report-report awak ni sebenarnya disimpan oleh lecturer. So sehinggalah pada hari akreditasi ni dia bukan yang tu datang tahun ni. Tak. Dia datang mungkin lagi 2 tahun, 3 tahun dia datang dan dia minta tengok bila punya student. Kita tak tahu. So kita kena prepare lah. Jadi report-report ni akan dihantar. Dan saya akan minta report ni secara soft copy lah. Saya akan bagi link dan awak akan upload dalam Google Classroom. Mungkin saya pakai Google Classroom. Okay, so report ni penting . Kalau keputusan tu bolehlah awak tiru kawan. Kan? Tapi perbincangan dan kesimpulan tu mesti kena ada perbincangan awak sendiri. Dan kawan pun jangan bagi tiru lah. Kan buat kita kedekut dengan dia tapi kita kesian kat dia dan kita kesian kat diri kita juga. Sebab apa? Sebab markah kosong. Yang lain dah full mark dah. Dia ni kosong. Jadi tak boleh dapat A lah. Dapatlah dalam, takkan dapat 70 kan. Mesti dah dapat dalam 60 lebih. So dia akan merugikan awak. Sedangkan dia sebenarnya kan, kalau awak buat sendiri pun mungkin boleh dapat A. Kan? Tapi sebab tabiat pelajar ni dia suka meniru. Sebenarnya dia boleh buat sendiri, tak ada masalah sebenarnya. Kan? Tapi sebabkan tabiat meniru tu menyebabkan dia pun tak tahu nak buat apa. Sebab tabiat dia tu yang menyebabkan dia jadi bela, tak tahu nak buat apa. Kan? Dan kan kalau dia duduk buat, dia boleh sebenarnya buat sendiri. Tu awak kena faham tak situasi tu. Sebab apa tak boleh meniru? Sebabnya awak akan diaudit. So lecturer dia sebelum tu dia akan check tu. Siapa. Memang lecturer senang kan nak bagi markah. Meniru je, dia tengok sama je. Kan, perbincangan sama, takkanlah dia perbincangan sama kan. Kesimpulan dia pun sama kawan kan. Dia pun terus kumpulkan yang meniru ni start satu. Kan. Senang nak maki sebab sama semua kan. Tapi dia merugikan awak. Walaupun menguntungkan lecturer tapi merugikan awak dari segi markah. Kan. Konon sebab tak banyak kita nak tanda kan. Just tanda satu je, yang lain semua kita isi markah sama. Okay. So, lab ni berlaku 2 kali seminggu. Kita ingat hari ni dengan besok. Allah Akbar, tentu lah. Ya. Okey. Satu lagi lab berlaku pada esok pukul 8 hingga pukul 11. So make sure awak kena pati masa lah. Kalau lab tu pukul 11 saya rasa mungkin tak ada masalah. Itu pun kadang-kadang ada juga yang memang jenis kaki lewat. Walaupun pukul 11 pun dia datang pukul 11 suku, 11.30. Kerana apa? Kerana saya bimbang awak tak dibenarkan masuk. Kan? Jadi kalau tak dibenarkan masuk, dikira macam awak tak hadir juga. Dan awak kena datang pada hari lain lah. Dan awak rugi 3 jam. Maksud tu mungkin dah buat 3 atau 4 kali kaji lah. So, pastikan datang awal lah. Pukul 11, pukul 11. Dan kecuali kalau lecturer cakap. Kan, lecturer cakap kat awak, okey tak apalah. Kelas pukul 8 kita start 8.30 lah. Kalau lecturer yang cakap macam tak apalah, awak datang 8.30. Tapi kalau lecturer tak cakap, awak kena datang pukul 8. Kan, jangan pula lecturer tak benarkan awak masuk. Sebab tahu saya tak pernah lagi lah berlaku lecturer cakap datang 8.30.
Kan, kecuali lah lecturer tu ada usaha, saya tak tahulah. Tapi biasa pukul 8 adalah pukul 8. Okey. Dan seterusnya, ini semua tak penting lah. Kita pergi pada jadual kerja bengkel. Senyap dia ni, ada lagi kah semua? Cuba respon sikit. Ada tuan, ada, jangan risau. Macam cakap sorang-sorang tak saya. Ada. Apa tak boleh masuk ni? Okey, jadual kerja bengkel kita adalah apa yang kawan awak bagilah, dan saya ucap terima kasih kepada kawan awak tu. Baguslah tu. Itu pun saya bagi markah. Kan. Saya ingatkan masing-masing isi nama, tapi kawan awak ni dia yang tulis isi nama. Okeylah kan. Lagi mudahkan saya, tak adalah terima banyak WhatsApp kan. Okey. So, ini lecturer yang mengajar awak. Lecturer start bagi makmal struktur. Dia diketuai oleh Puan Nurbaya dan dibantu oleh Puan Tina. So, ni lecturer awak lah nanti. Ni dua ni pegawai kualiti lah. Awak make sure datang awal lah, dan juga report pun awak ikutlah requirement yang diorang. Report ni macam zaman awak belajar dulu lah. Awak pernah buat report kan masa zaman sekolah ni. Dia ada prosedur, radas, keputusan, perbincangan, kesimpulan, kan, rujukan, sama macam sekolah lah. Okay. So, jangan pula tiba-tiba tak ada pemerhatian, tak ada, kena ada lah. Sama macam sekolah tu, dia buka balik lah report yang zaman sekolah, lebih kurang. Kan, dari segi prosedur dia, ayat aktif, ayat pasif kan. Past time, present time lah maksud dia. Kan, guna present time ke, past time ke. Okay. Mama hidrolik pula, saya yang akan ketuai dan juga dibantu oleh Cik Wan. Orang yang akan pecah lah. Mungkin kalau 8 orang tu, 4 orang satu grup, saya akan handle satu grup, Cik Wan akan handle satu grup lah. Kan. Sama lah lab lain pun. Dan water quality, dia diketuai oleh Puan Siti Norain. Dibantu oleh Puan Razila dan juga Puan Nora. Puan Nora ni memang dia penyelia makmal lah. Penyelia makmal. Diorang ni adalah orang yang expert tentang water quality. Memang diorang punya core dalam bidang water quality. Samalah saya dengan Cik Wan pun memang kita orang mengajar dulu. Puan Nurbaya, Puan Tina pun memang mengajar structure. Jadi lecturer yang mengajar sebenarnya. Kalau ambil subjek flu, awak akan jumpa dengan orang yang sama je, lebih kurang. Kalau awak belajar subjek hydro, awak akan jumpa orang yang lebih kurang sama juga. Iaitu saya, Cik Wan, Puan Balkis, Dr. Sulawati, kan, dan juga Puan Sarinah. Orang yang sama je mengajar. Memang dalam bidang. Okey, ni adalah nama ni awak tak payah terperanjat lah. Awak boleh rujuk dalam grup WhatsApp. Nama-nama ni semua adalah nama yang ada dalam grup WhatsApp lah. Okey. Untuk minggu ke-8 ni ialah selepas raya nanti. Selepas minggu selepas raya, awak jangan raya 2 minggu pula, raya seminggu je. Next week, awak grup A akan masuk lab struktur. Grup B akan masuk lab hydro, grup C akan masuk water quality. Itu masuk je. Maksud saya duduklah kat luar sehingga lecturer panggil, lecturer suruh masuk baru masuk. Jangan tahu-tahu dia tu masuk kan. Tak panggil pun dah masuk. Macam bunian pula, tahu-tahu dah ada. Jangan macam tu pula kan. Awak tanyalah, boleh masuk cik? Tanya begitu. Jangan pula sampai suruh lecturer jemput. Kan, tanya dia kalau lecturer jemput, okey boleh masuk? So boleh masuk lah. Dia bukan macam kelas ni. Kelas ni lain. Kelas memang awak dulu ada kan, kalau lecturer datang. Lab ni sebab dia tempat yang berkunci dan tempat yang secure lah, dia dijaga. Okay. So dari segi safety, awak masuk lab, awak tak boleh nak gurau dalam lab.
Benda ni akan dinilai dalam segi safety. Tak boleh lah kan nak cucuk spanner ke, screwdriver ke, nak cucuk kawang gurau, tak boleh lah macam tu lah. Lab. Sebab ini adalah lab. Makmal lah. Ada banyak peralatan yang mungkin boleh mendatangkan bahaya kepada awak. Awak nak berlari main kejar-kejar dengan kawan dalam lab, tak boleh lah. Macam sekolah rendah. Lepas tu sekolah rendah tak ada lab. Sekarang baru ada kan. Dulu tak ada lab di sekolah rendah. Sebab lab ni adalah kawasan yang hazard, kawasan yang berisiko. Kan? Jadi kalau awak nak bawa budaya sekolah rendah berlari, coket sana, coket sini, tak boleh lah. Kan? Dia masuk lab dia, awak tu duduk tunggu arahan. Start. Lepas tu briefing dan terus jalankan uji kaji. Lepas jalankan uji kaji, awak tu balik rumah. Lab report hantar kemudian. Bila nak hantar, depend pada lecturer lah. Lecturer bagi 1 minggu, ada lecturer bagi 1 hari, pulang pada lecturer tu lah. Dan awak pun hantar lab report. Simple je. Kan? Dan lab ni adalah subjek yang enjoy lah bagi saya. Sebab dia tak bosan. Duduk mengadap PC ke tak ada. Kan? Mengadap buku ke tak ada. Dia, awak datang dan jalankan uji kaji. Kan? Step-step dia tu kena follow lecturer. Tak sama macam di universiti. Di universiti, lecturer tak ada dalam lab. Di universiti technician saja. Kita pun ada technician, tapi technician kita tak masuk lab. Dia jaga lab. Tapi dia tak mengajar. Kalau di universiti, technician saja mengajar lab. Dan dia tak ajar pun, dia just ajar cara guna. Dan lab report hantar pada lecturer untuk sampai markah. Maknanya, universiti ni dia lebih, awak lebih, orang kata, lebih independen lah. Kan? Berbanding dengan di poli ni, semuanya orang kata full fit. Semua nak kena swap. Kan? So, menyebabkan awak tak stres lah. Awak just jalankan apa yang disuruh saja. Step by step. Kan? Ada yang tertinggal step, salah. Jadi, kalau tak nak tinggal step, tanya lecturer. Tak salah awak sentiasa bertanya pada lecturer. Kan? Tanya lecturer. Kalau boleh, lecturer tu duduk sekali dengan awak. Kalau dia nak duduk lah kan. Jalankan bersama-sama dengan awak. Tapi jangan pula awak arah-arah lecturer, tolong pegang alat ni tak ada lah kan. Maksudnya kita tanya pada lecturer. Okay. So make sure pakai kasut yang bertutup semua. Walaupun tak pakai safety boot pun tak apa. Yang penting awak pakai kasut yang bertutup. Kan. Kecuali ada lab yang awak kena pakai safety boot lah. Tengok lab juga kan. Kalau lab hydro ni dia tak bahaya macam lab kayu semua. Bengkel kayu. Tu workshop biasanya kena pakai safety boot lah. Workshop lah. Macam pipe ke. Itu adalah workshop. Kita ni lab kita tak pakai safety boot. Tapi kalau awak nak pakai juga safety boot boleh. Iaitu awak beli safety boot yang jenis getah. Kasut kulit kasut. Kasut di mana tapak dia tu getah. Macam kasut puan cukang pakai. Tertinggi tu. Kasut orang jual ayam tu. Itu adalah safety boot untuk makmal hydro sebenarnya. Dan juga ice water. Macam puan cukang pakai. Ataupun kasut getah yang macam kasut penuh getah. Ini biasa kat kampung ada jual lah. Kedai-kedai uncik pun ada jual kan. Kawasan-kawasan Felda ada jual banyak lah kasut yang penuh getah. Harga dia dalam RM4 je sepasang. Murah je kasut tu lah. Biasanya orang yang penuh getah pakailah kasut tu. Itu pun adalah safety boot juga untuk water ataupun untuk hydro punya lab. Kita tak pakai safety boot yang pelik besi kat bawah, tak ada kegunaan. Kita tak ada paku pun, nak kejap paku tak ada. Kita mungkin kalau kena pun mungkin kena current je lah, renjatan elektrik. So kita kena pakai kasut yang getah lah. Kan? Sebab bermain air dan juga peralatan-peralatan ni kadang-kadang menyebabkan berlaku ganjatan current lah, kena shock current. Okay, so janganlah risau lecturer ada, lecturer akan beritahulah macam mana nak buat. Kalau awak pandai-pandai pergi operate mesin dan semua, itu memang awak saja nak kena current lah, tak boleh buat apa lain. Lecturer akan pantau awak selama 3 jam tu lah. Okay. Cuma kalau awak nak pakai safety boot yang awak pakai tu ialah daripada tapak getah. Okay, bukan tapak yang ada pelik elektrik, pelik besi tu bukan. Kalau pelik besi tu lebih baik jangan pakailah sebab
air dengan current ni memang dia adalah pengalih konduktor elektrik yang baik, kan? So awak pula pakai pula kasut yang pelik besi pula bawah tu, besi juga adalah konduktor elektrik yang baik juga. So pakai yang getah. Tapi sekarang tak adalah mana-mana student kena current, tak ada. Sebab kita guna air je. Kecuali awak buka alat tu, kan? Awak buka pandai-pandai pula, kan? Pegang-pegang wayar tu nak kena lah tu. Itu memang awak sengaja, kan? So kena jagalah diri. Mungkin lecturer akan ada, jangan risau. Lecturer akan monitor. Nampak perbuatan awak berbahaya je, lecturer akan tunggu. Kan? Kalau awak ikut, follow semua arahan, sebenarnya tak ada masalah pun. Sebab lab hydro ke structure tak pernah ada yang cedera lagi lah setakat ni. Lab wastewater pun tak adalah yang cedera. Kecuali lah kalau awak pergi minum air longkang tu, itu memang awak cari nak lah. Ambil air longkang, awak terminum tak. Nak air mineral, punya dalam botol mineral tu air longkang yang awak nak buat testing water quality. Awak ni terminum ke, itu memang bahaya lah. Kan? Maknanya tak ada lah pula orang yang cedera, kan? Okay. So itu sikit dari segi safety dan sebagainya. So kena ingatlah 2 minggu saja, 8, 10. Maknanya berapa jam? 3, 6. Saya rasa mungkin 6 jam dah boleh selesai lah. Kecuali jenis hegi-hegi lah. Mungkin seminggu, minggu yang berikutnya kita dah boleh buat rotation. Kalau semua lecturer setuju, semua dah selesai, dah boleh buat rotation lah. Saya rasa seminggu je, 6 jam dah boleh selesai dah sana. Kecuali awak jenis hegi-hegi memang tak selesai lah, kan? Kalau awak ini yang tak hegi-hegi, boleh selesai. Okay. So saya rasa benda ni tak ada masalah. Kecuali kalau kes yang mana yang positif COVID tadi lah. Yang positif COVID tu memang dia kena ada satu lab masa lengah. Ini untuk yang kes COVID tadi akan masuk lab secara bersendirian lah. Penatlah sikit kan buat lab secara bersendirian. Okey. Ini adalah dari segi pembahagian markah. Kan? Okey, ini adalah markah bagi practical work, bagi kerja-kerja praktikal. Okey. Jadi markah praktikal ni adalah markah individu. Semua markah adalah individu. Walaupun bekerja secara berkumpulan, tapi markah adalah secara individu. Okey. Dari segi penggunaan peralatan, biasanya tak ada masalah sebab lecturer yang bawa peralatan tu memang awak guna peralatan yang sesuai lah. Ya. Tapi kita tengok dari segi cara awak mengendalikan peralatan tu. Ganas ke? Kan? Asyik jatuh ya, ada grup tu dipasang jatuh. Pedagang jatuh ke bawah. Asyik baik tak pecah. Sebab besi kan. Yang ni memang kita potong lah markah. Nampak dia tak cermat. Asyik baik tak jatuh atas kaki kawan. Dan masa dia buat uji kaji water jet lah, iaitu momentum equation. Kan? Dia punya alat dia punya plate dia tu tiba-tiba jatuh. Kan? Nampak dia kerja tak cermat lah. So make sure awak buat kerja nampak orang kata cermat buat kerja kan. Okey, seterusnya dari segi pengukuran kan, iaitu dari segi cara awak melihat data. Kan? Sebab awak tahu kaedah melihat macam mana cara. Dia mesti 90 darjah kan kelihatan. Dia kalau awak tengok skill kan, dia mesti 90 darjah. Ada student tu dia melibatkan ralat berapa mm. So lecturer akan perhatikan. Lecturer sebenarnya result semua dia ada dalam kepala otak dia lah. Bila lecturer tanya awak bagi berapa bacaan dia, lecturer dah tahu dah. Bacaan tu sebenarnya ada error. Kan? Okey, seterusnya dari segi time management tu yang saya cakap tu. Sepatutnya 5 minit dah siap dah. Tapi dia punya hegi sampai sejam. So ada markah. So make sure the all of members dalam grup awak dia mesti bersungguh-sungguh lah. Tak boleh seorang je ketua. Jangan nampak 10 kili yang lain
terpacak je, terlopong je mulut kan. Saya tahu pengalaman saya, biasa seorang je. Yang lain tu tak tahu apa. Kan, terlopong je. Kan, tak tahu nak buat apa. Ini memanglah markah kita akan tolak. So, masing-masing kena bawa diri masing-masing lah. Kan. Walaupun tu bagi arahan pada dia, tapi dia kena handle diri dia sebab markah diri ya. Tengok dia tua je dapat A, yang anak buah dapat C nanti. Sebab dia markah banyak lah, 60%. Ialah markah praktikal. So make sure kena datang dan jalankan lah kaji tu dengan sebaik mungkin. Satu lagi ialah dari segi kebersihan, housekeeping. Ini ramai ni, air meleleh dia tak lap. Dia biar je. Sampai kawan jalan licin, terlentang kawan. Ini memang saya potong markah kumpulan yang sebelum tu yang buat lah. So dia kena lap. Dia tak boleh bagi air meleleh. Kan? Dia kena kemas balik dan apabila dah siap, peralatan mesti disimpan balik dalam almari dan letak tempat yang sepatutnya lah. Dan semua ni akan dinilai. Dan markah keseluruhannya ialah 60. Ini saya cerita tentang keseluruhan semua lab. Bukan kata lab hydro je, lab lain sepah-sepah dengan air longkang. Tak boleh lah macam tu, so kena kemas juga, kena bersihkan. Sama lab water quality. Dan juga lab structure pun sama juga. Kena kemaskan, kena simpan balik peralatan dan kena lap-lap sikit lah peralatan tu lepas awak guna. Okey. Seterusnya dari segi safety ya. Ini dari segi safety, iaitu dari segi safety prosedur dan juga dari segi PPE. PPE ni saya hanya akan dilihat dari segi baju bengkel lah awak pakai ni. Baju bengkel tu di zip lah. Ada juga baju bengkel dia buat macam jaket motor pula. Tak nak zip. Kena zip lah baju bengkel. Kena nampak image pelajar. Okey, kita tak pakailah PPE macam doktor yang jaga buat COVID tu. Itu PPE untuk COVID. Kita PPE untuk lab hydro saja. Kan? Kalau nak pakai kasut pun yang saya cakap tadi ya. Kasut yang mana dia tapak dia getah. Okey. Kalau awak nak pakai, misal kata awak kata saya ada safety boot yang jenis yang pelik besi tu je. Tak apalah pakai pun pakailah, saya bagi juga markah. Kalau awak tak pakai tak apa juga kan. Sebab saya tahu kebanyakan kasut memang tapak getah pun kan. Okey. Dan juga dari segi prosedur untuk safety ya. Iaitu cara awak mengendalikan peralatan. Dan markah dia taklah banyak 10 markah. Tapi dia tetap mempengaruhi. Okey, seterusnya dari segi lab report. Okey, dari segi lab report. Awak tengok kat sini ya. Result presentation. Dia bagi report analisis ya. Result presentation. Iaitu cara awak sembahkan data awak. Yang ni tak jadi masalah sebab data ni memang dalam bentuk jadual. Jadual memang diberi, awak just masukkan saja. Biasanya result presentation ni boleh dapat markah yang tinggi lah. Dari segi calculation. Dari segi calculation, dia kadang-kadang dia tak tunjuk habis calculation tu. Kan? Sebab tu dia ada kat sini. More than 50%, 50% calculation, less than 50%. Kan? So, calculation tu kena ditunjukkan lah. Dan juga calculation ni dia kena ada formula dia. Awak nyatakan apa formula. Formula memang dah ada kat dalam sheet tu, awak just guna pakai. Tapi cara awak buat pengiraan lah mesti nampak kemas dan juga betul lah. Ramai yang buat calculation tapi salah. Kan? Kadang-kadang dia bahagi je pun tapi jawapan dia tak sama dengan yang dia bahagi tu. Sebab dia meniru je pun kan. Dia meniru orang yang salah. Banyak kes meniru orang yang salah. Okey, seterusnya ialah discussion. Ni yang saya cakap tadi ni. Discussion pun boleh sama dengan kawan macam mana. Kan? Ini banyakkannya sebab tu saya kata kita memang boleh tulis meniru. Kan? Ini kita agak kecewa lah kat sini. Discussion dan conclusion. Sama sebiji dengan kawan. Mana logik? Kan? Sepatut awak discuss mengikut apa yang awak tahu lah. Kan? Dan juga conclusion sama juga. Awak conclude untuk diri awak. Takkan boleh sama ayat dengan member. Mustahil kan?
So yang ni memang khasnya akan berlaku kehilangan markah lah kan. Discussion dan conclusion. Dan kalau kita detect dia meniru semua, memang semua ni markah adalah kosong 30%. Semua lecturer pun akan buat benda yang sama. Yang kata lecturer hydro saja tak termasuk lecturer-lecturer lain. Hydro ni kira baik lah. Kan? Lecturer-lecturer lain lagi strict. Tak silap awak dia suruh macam-macam lah. Kan? Yang itu orang, saya biasa suruh buat balik. Tapi ada lecturer yang dia tak suruh buat balik, tahu-tahu dia kosong. Okay? Sebenarnya dari bagi report punya standard lah, piawaian dia lah. Iaitu, kalau tengok kat sini, apply a standard format of report. Jadi format report ni tak perlu saya terang pada awak macam mana format report. Sebab awak datang daripada sekolah. Mana ada pelajar ni datang daripada penjara, tak ada kan? Semua datang daripada sekolah. So di sekolah memang dah belajar dah standard report tu macam mana. So kita di peringkat implement saja, di peringkat IPT ni implement. Dan saya akan tengok sama ada report dia fulfill requirement report sekolah tu atau tak. Okey. Dan seterusnya ialah dari segi ketepatan masa. Lecturer akan bagi masa lah, mungkin seminggu, 2 minggu dan sebagainya. So, make sure report ni dihantar dalam tempoh masa yang ditetapkan. Okey, dihantar dalam tempoh masa yang ditetapkan. Barulah awak boleh dapat 5 markah. So, for every column ni, markah dia ialah 5 markah semua. Dan 30 markah. So kalau awak berjaya comply semua, maka bolehlah dapat A subjek ni. Dan bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dapat A subjek ni. Dan ramai yang dapat A. Yang tak dapat A adalah orang yang tak hantar report dan orang yang meniru buat report. Itu saja. 2 ciri ni saja yang tak dapat A. Iaitu orang yang tak buat, tak hantar. Dan yang kedua, dia hantar tapi dia meniru. Dan dia tak boleh dapat A lah. Dia dapat, ada yang gagal lah, ada yang gagal, ada yang dapat D, ada yang dapat C. Dapat keputusan yang agak teruk dan dia mempengaruhi pointer awak secara keseluruhan. Okey? Dia kata tak pengaruhi pointer pula, dia sebenarnya mempengaruhi pointer. Sebab subjek ni bukanlah subjek, orang kata subjek suka-suka tak, ini adalah subjek yang memang ada jam kredit. Dia bukan subjek elektif yang biasa. Tak pengaruhi jam kredit. Ini adalah subjek yang memang ada jam kredit. Okey, kenapa pula keluar ni? Ini adalah subjek 2 jam kredit. Okey, ada apa nak tanya? Tak ada tu. Tak ada, Cik. Ada Tak ada tak apa, saya tahu dah mesti tak ada. So, itulah saya harap sepanjang tempoh 7 minggu ni tidak ada sebarang masalah lah. Dan yang lupa raya nanti janganlah sonok sangat kan. Kan kata nak suruh sedih. Tapi janganlah beraya sakan habis rumah orang awak pergi. Beraya rumah keluarga awak je. Sebab sekarang ni kita memang nak mengekang COVID. Kan ahli keluarga kita tak apalah. Tak mana-mana orang awak pergi. Tak boleh lah kan. Kalau kawan-kawan tak apa lagi. Kan. So tak nak nanti masuk lepas raya nanti dah positif. Kan, positif sampai 15 orang menyebabkan lab kita agak terganggu lah kan? Dan menyebabkan terpaksa kena postpone dan sebagainya kan? So kita tak nak lah. Jadi yang penting awak kena jaga SOP lah, kena selalu cuci tangan. Raya memang biasa budaya kita memang bersalam kan, boleh bersalam tapi kena cuci tangan lah. Lepas bersalam terus cuci tangan ataupun dah bersalam habis dah semua baru awak cuci tangan kan. So itulah saya pun yang penting kita berdoa je lah kan. Sebab kadang susah juga kan. Nak patuh SOP setara mana sangat kan. Kan sampai nak duduk jauh-jauh dalam rumah kan. So yang penting awak berdoa dan bertawakal lah. Apa pun kalau ada sebarang masalah kena beritahu saya lebih awal supaya saya boleh laporkan kepada bos saya lah kan. Untuk tindakan susulan apa yang kita nak buat. Yang penting subjek ni memang tak boleh nak skip lah kan. Kalau tak grade awak. Awak pun memang nak grade kan. Semester depan dah semester 5 tu dah semester akhir dah kira sebenarnya. Dan seterusnya awak pergi LI. LI tu dah macam kerja lah sebenarnya LI ni. Kan. Okay. So kalau boleh awak pun tak nak ada sangkut mana-mana subjek semester ni. Okay.
So mungkin tengoklah esok macam mana, kalau ada apa-apa lagi yang saya nak beritahu, mungkin saya just beritahu dalam group lah. Okay. So lab report ni semua saya akan bagi awak link dan awak boleh download daripada link tu lah dalam Google Drive. Puan Natasha, penyelaras untuk keseluruhan. Puan Natasha, awak boleh ambil lah daripada tu, termasuk dengan cover. Ini cover ni ramai kat ni pelajar buat mistake ni. Ramai lecturer yang komplain pasal cover. Cover ni awak report awak, di depan report ni awak kena letak cover ni. Sebab dekat cover awak ni awak jangan conteng. Pada pandai pula dia letak markah sendiri. Tak boleh ni. Ini untuk lecturer. Isi markah awak nanti. Maklumat ni lecturer. Awak cuma letak ni je nama, nombor pendaftaran, kelas mana, nama uji kaji apa dan nama lecturer lah. Nama saya dan nama Cik Wang Suruh. Itu saja. Yang bawah ni semua lecturer akan isi. Yang ni ramai juga ni. Yang tak letak. Menyebabkan ramai lecturer bising ni. Kan? Kenapa tak ada cover, kenapa tak ada cover. Kan? So, isu awak kena hantarlah cover. Awak kena set lontar awak. Report ni memang cover dia lah. Di antara elemen yang penting. Kan? Tak cover ni pun markah yang tadi lab report yang standard pun boleh kurang juga markah tersebut. Sebab tak cover. Kalau awak belajar sekolah pun sebenarnya ada cover juga. For every report, lab report memang ada cover. Kan? Okay, kalau awak kerja nanti pun lab report awak pun ada cover juga. Cuma cover dia ni ialah dia tunjuk parameter uji kaji awak lah. Kan? Okay. So kalau tak ada apa, saya rasa cukuplah sejam lah. Itu sajalah daripada saya. Nanti kalau ada saya dapat maklumat daripada penyelaras, saya akan hantar dalam grup WhatsApp lah. Dan saya ucap sekali lagi terima kasih pada kawan awak tu, wakil kelas tu yang hantar senarai nama untuk ahli kumpulan. Terima kasih kepada dia. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan.